arahan hari ini kita akan berikan kepada para petugas frontliners kita, petugas Pakatan Harapan di Bukit Aman, khususnya kepada para petugas polis yang sedang mengawal keselamatan dan juga kawasan yang dikenal pasti merah untuk COVID-19 ini. Mereka rela berkorban nyawa. Ya Allah ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagi pihak PDRN mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak ABIN kerana telah menjalankan sumbangan untuk PPE kepada pihak kami. Semoga jasa kalian akan sentiasa kepada jemaah sekarang. Terima kasih banyak. Siksamu ampuni. Hilalmu datang mengerangi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Suryani binti Alimuddin. Saya daripada PKPM Ministeri Shah Alam ingin kongsikan dengan kalian tentang ganjaran pahala ibadah di dalam bulan puasa. Yang pertama, pintu syurga buat orang yang berpuasa. Sesungguhnya di syurga ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, iaitu pintu masuk buat orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Kedua, doa orang yang berpuasa akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dua kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang yang berpuasa, iaitu pertama, nikmat ketika berbuka puasa kerana dia telah berjaya melaksanakan ibadah puasanya. Yang kedua, nikmat bertemu dengan Allah SWT pada hari kiamat kelak. Itu sahaja daripada saya, PKPM Ministeri Shah Alam, ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita dapat mencapai malam Lailatul Qadar. Stay home, stay safe. Assalamualaikum. mengetahui Selangor telah muncul sebagai negeri yang menawarkan pendidikan percuma di peringkat asasi melalui skim derma siswa Universiti Terkemuka Universiti Selangor UNISEL telah menerima peruntukan sebanyak 3.32 juta ringgit sejak tahun 2016 daripada kerajaan negeri bagi menyediakan pendidikan percuma.
rangerforce.com. Iftar for the Needy untuk tahun 2020 kita teruskan selain daripada bantuan di 21 buah negara lain. Kami juga membantu mereka yang terkesan di dalam negara kita di Malaysia. Teruskan bersama kami untuk menyokong inisiatif bantuan kemanusiaan sepada dengan Ramadan ini, insya-Allah. Selain daripada bantuan kotak makanan, insya-Allah setiap keluarga yang kami serahkan hari ini, mereka juga akan mendapat satu ekor ayam. InsyaAllah akan memberikan mereka satu keringanan sepanjang Ramadan, insyaAllah. ستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا وعجابا نفسك بالعلم تحررها اسأل تفتح أبوابا اسأل وستجد جوابا أسرار الكون ستعرفها ناقش واعرف أسبابا تلقى عجبا عجابا نفسك بالعلم تحررها لماذا وكيف وماذا اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها أسعد أجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita bersua lagi dalam forum Community Bestari sesi yang ketiga 7 Mei 2020. Alhamdulillah hari ini kita terus untuk membincangkan tentang isu kontemporari yang berkaitan dengan kemahasiswaan. Dan saya pasti hari ini hari yang sangat membahagiakan sebab saya dapat membawakan 3 orang panel yang berkaliber dan juga tokoh siswa, aktivis masyarakat dan juga ahli akademik yang akan mengupas tajuk yang pasti menjadi wacana di dalam pelbagai siri forum dan juga perbincangan. Baik, terutama sekali kita nak mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang studi mengikuti forum Community Bestari, rakan-rakan Facebook kita. Hari ini kita akan bincangkan tentang topik spiritual teras mahasiswa budiman yang akan dikemudikan oleh saya sendiri, Izzuan Suhada Ishak, selaku pengarah pusat jaringan komuniti dan juga kegiatan pelajar. Jadi ini merupakan inisiatif yang pihak Komnet laksanakan bagi mengisi ruang-ruang manfaat sepanjang PB ini. Jadi saya ingat tanpa melengahkan masa lagi, saya nak memperkenalkan panelis kita yang pertama, yang berbahagia Ustaz Ahmad Tirmizi bin Zakaria. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah Ustaz. Di rumah atau di kampung Ustaz? Di rumah, di Shah Alam. Di rumah. Alhamdulillah. Ustaz Ahmad Tirmizi merupakan penasihat Persatuan Khidmat Siswa dan juga merupakan pensyarah Pusat Pengajian Asasi dan Umum di UNISEL. Jadi seterusnya panel kita yang kedua merupakan pekerja kemanusiaan, aktivis sosial, Saudara Ahmad Hamizan bin Ahmad Horman, merupakan Ketua Jabatan Pengurusan Projek Global Peace Mission Malaysia. Apa khabar Hamizan? Alhamdulillah. Cik Su, apa khabar? Alhamdulillah. Apa ni sahur? Orang bujang sahur apa? Saya bujang masih makan nasi, ada nasi ikan bilis goreng macam-macam lah sebab mak yang masak. Oh. Rezeki Alhamdulillah. Baik, seterusnya panel kita yang merupakan pimpinan mahasiswa, Saudara Muhammad Anwar Hadi bin Romli, yang merupakan Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, cawangan UNISEL Shah Alam. Anwar, apa khabar Anwar? Anwar? Dengar Anwar jelas suaranya? Dengar jelas. Alhamdulillah. Sihat Sihat, Alhamdulillah. Sekarang di mana ni? Di kediaman ni? Di Dengkil? Ya, saya di Dengkil sekarang di kediaman ibu bapa. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada ketiga panel yang sudi untuk bersama-sama kita. Jadi suka saya untuk berkongsi sedikit latar belakang panelis kita supaya rakan-rakan Facebook mungkin dapat sedikit gambaran. Mungkin ada sedang merancang untuk bertanya soalan kepada panel-panel kita yang pakar ni. Jadi Ustaz Ahmad Tirmizi bin Zakaria merupakan pensyarah di PADU, Pusat Pengajian Asasi dan Umum. Sekarang menginap di Shah Alam, Bukit Bandaraya Shah Alam. Ya, betul. Dia berusia 44 tahun. Banyak pengalaman ni. Pernah sikit-sikit lah. menuntut di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, kemudian sambung di Universiti Malaya dalam bidang sarjana model syariah dan ekonomi, kemudian dalam bidang sarjana pengajian Islam Open University Malaysia OUM. Banyak juga penelitian penyelidikan yang dilakukan, penulisan di dalam surat khabar
Jadi tidak asinglah panel yang kita jemput ni untuk membicarakan dalam konteks tajuk yang kita akan bawakan sebentar lagi. Juga pernah berkhidmat sebagai penolong pendaftar di Pusat Islam, penolong pendaftar Pusat Core Curriculum. Jadi orang yang sangat tepatlah membincangkan tentang mahasiswa beriman ni. Okay, pegawai agama Pusat Islam, fellow asrama. Jadi mahasiswa ni memang dekat di hati Ustaz Tirmizi. Betul Ustaz? InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi rakan-rakan siswa di luar sana mungkin dah boleh ada pandangan ataupun soalan, nanti boleh kemukakan dalam ruang komen Facebook. Baik, kemudian saudara Hamizan Ya. Jadi saudara Hamizan ni merupakan petugas kemanusiaan di NGO Global Peace Mission Malaysia. InsyaAllah. Bergiat aktif melatih mahasiswa yang turun ke lapangan di misi dalam dan juga luar negara. Untuk makluman semua, GPM merupakan rakan kongsi atau rakan strategik dengan UNICEF, Comnet, yang seringkali kita rujuk pengalaman NGO kemanusiaan ini untuk memastikan mahasiswa kita mendapat bimbingan yang tepat daripada aktivis kemanusiaan. Jadi banyak sangat dia punya catatan dia. Saya ingat nanti dikongsikan dalam ruang masa kita yang agak terhad ni. Kita ada 1 jam punya ruang perbincangan. Nanti mungkin pengalaman itu dapat dicurahkan dalam bentuk perkongsian ketika kita berwacana. Kemudian panel kita yang terakhir, saudara Anwar Hadi, yang merupakan alumni Smart Tahfiz UNICEF, kemudian sama pengajian di bidang diploma accountancy di Universiti Shah Alam, yang merupakan presiden PKPM dan juga aktivis mahasiswa yang aktif menjalankan kegiatan-kegiatan dalam kampus, luar kampus, masuk program kemanusiaan luar negara. Jadi boleh kita teruskan perbincangan kita, wacana kita ni? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okay. Baik. Jadi kita pergi kepada topik mauduk perbincangan kita tentang spiritual sebagai teras mahasiswa budiman. Kita tahu ungkapan budiman ni tidak asing dalam pemikiran ataupun citra alam Nusantara ni, apabila juga disentuh oleh Buya Hamka ataupun tokoh-tokoh terkemuka, bahkan disebut oleh Ustaz Siddiq Fadil, Profesor Ejang UNICEF, menyatakan ciri-ciri budiman itu mempunyai daya kekuatan, ada perilaku akhlak yang mulia, ada daya fikir yang berkhidmah. Jadi pasti spiritual ni menjadi satu teras, satu elemen yang penting dalam pembentukan nilai budiman tu. Bahkan di UNICEF kita di peringkat HCP menggagaskan dasar pembangunan mahasiswa budiman. Jadi elemen-elemen budi bahasa, budi pekerti dan juga budi bicara serta daya tahan uji itu menjadi satu elemen yang sentiasa diterapkan sepanjang pengajian mahasiswa UNICEF. Jadi saya nak terus kepada panel kita bersama Ustaz Tirmizi. Kalau boleh Ustaz mulakan dengan memberi pencerahan tentang makna spiritual ni. Adakah dia semata-mata kerohanian dalam bentuk yang bagaimana yang orang awam faham ataupun dalam konteks ilmiahnya, dan apa kepentingannya dalam kehidupan dalam konteks mahasiswa ataupun kita sebagai warga universiti ataupun komuniti keseluruhannya. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih pada saudara moderator
Tuan Suan dan rakan-rakan panelis untuk sesi forum komuniti Bistari pada pagi ini. Jadi salam Ramadan untuk semua warga Maya, khususnya para rakan di luar sana. Jadi pertamanya saya mengucapkan terima kasih pada pihak Komnet UNICEF yang telah menjemput saya untuk menjadi panelis untuk program pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut tentang spiritual, satu perkataan yang English yang dah dimelayukan, yang bermaksud kerohanian. Jadi kalau kita merujuk pada kamus Dewan, spiritual ni bermaksud sesuatu yang bersifat rohani atau jiwa, iaitu yang selain daripada fizikal. Dan perkataan spirit itu juga disebut sebagai rohani, dan disebut juga sebagai roh, yang mana para ulama, para sarjana menggunakan perkataan spiritual dalam pelbagai istilah. Antaranya disebut juga sebagai al-qalb ataupun hati, an-nafs ataupun al-aql iaitu jiwa, al-aql akal, dan juga rohaniah. Jadi Imam Al-Ghazali telah menjelaskan bahawa elemen yang membentuk spiritual seorang adalah al-qalb iaitu hati, ar-ruh, an-nafs jiwa, dan juga al-aql itu akal. Jadi komponen spiritual ataupun an-nafs ni menurut Al-Ghazali dia ada 3 tahap. Yang pertama, tahap yang paling rendah, iaitu disebut sebagai an-nafs al-amarah, yang bermaksud jiwa yang penuh dengan kemarahan, pemberontakan, perosakan dan sebagainya. Itu yang pertama, yang paling rendah lah. Dan yang kedua, tahap pertengahan, iaitu an-nafsul al-lawamah. Nafsul lawamah iaitu jiwa yang penuh dengan penyesalan. Iaitu pada satu ketika seseorang itu dia beriman, dan pada satu saat yang lain dia melanggar perintah Allah SWT. Dan selepas itu dia sedar dan menyesal dan kembali bertaubat kepada Allah SWT. Dan yang ketiga, tahap jiwa yang paling tinggi, iaitu an-nafsul mutmainnah, iaitu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang, manakala iaitu menurut Al-Ghazali, iaitu jiwa manusia ni harus ditransformasikan menuju kesempurnaan, iaitu bermula dari nafsul amarah tadi hinggalah ke peringkat nafsul mutmainnah. Jadi dalam konteks Islam, spiritual atau kerohanian mempunyai hubungan langsung dengan Allah SWT, di mana Al-Quran dengan jelas menegaskan tentang roh sebagai salah satu daripada urusan Tuhan, yang mana dia adalah menjadi rahsia kepada Allah SWT. Dalam firman Allah SWT, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu adalah dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Itulah. Jadi Allah menjelaskan bahawa roh dan jiwa itu adalah antara tanda kekuasaannya, seperti mana ciptaan-ciptaan yang lain, seperti mana kita lihat jadian bulan, bintang, laut dan sebagainya. Dan Allah meminta agar roh dan jiwa yang ada pada kita ini sentiasa diperhatikan dan diperhalusi, kerana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Jadi sidang penonton,
apa pentingnya spiritualnya ataupun rohani ni kepada manusia. Jadi kalau kita lihat tubuh kita, kita ada dua komponen, ada dua unsur, iaitu roh dan juga jasad. Jadi kalau jasad ni dia adalah sesuatu yang kita nampak, kita lihat, fizikal kita, badan kita, tubuh kita kan. Manakala spiritual atau roh ni adalah sesuatu yang tak nampak kan. Tetapi dia sangat penting, sangat penting wujudan dia. Jadi kenapa dia sangat penting? Ialah kerana pertama, kerana Allah telah mengaitkan segala apa yang berlaku, segi pembangunan, perkembangan, jatuh bangunnya seseorang, malah perkembangan sebuah masyarakat itu adalah dengan bermula daripada hati dan spiritual mereka. Ini dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi maksudnya untuk melakukan perubahan mesti bermula daripada hati dan spiritual. Itu yang menggerakkan tubuh kita ke arah perubahan tadi. Dan begitu juga dalam kita berhadapan dengan sesuatu krisis moral ataupun peruntutan akhlak yang banyak dibicarakan. Jadi spiritual adalah merupakan poin pertama atau langkah pertama yang perlu disentuh untuk memperbaiki keadaan akhlak manusia. Dan di sini Imam Al-Ghazali juga telah membahaskan dan sentiasa menegaskan bahawa untuk membangunkan diri dan jiwa, asasnya adalah pembersihan jiwa. Dan beliau sentiasa menekankan keseimbangan rohani dan jasmani dan tidak memberatkan mana-mana antara kedua-duanya, namun beliau lebih menekankan aspek spiritual ataupun dalaman tadi. Jadi sebagai contohlah, kita berpuasa kan, kita berpuasa hari ni kan, bermula pada zaman kanak-kanak kita dah berpuasa kan. Jadi ini puasa ni sebenarnya adalah satu ibadat ataupun amalan yang memerlukan kekuatan spiritual sebenarnya. Kenapa? Sebab orang tak nampak pun kita berpuasa kan. Kalau kita tipu pun orang tak tahu kan. Tapi kita takkan buat sebab kita percaya bahawa Allah sentiasa melihat kita kan. Walaupun kita berada seorang diri itu kekuatan spiritual tu. Begitu juga dengan mahasiswa dan mahasiswi di universiti sanggup datang daripada kampung, daripada tempat masing-masing untuk ilmu itu juga memerlukan kekuatan jiwa dan spiritual untuk mendapatkan diploma ataupun ijazah masing-masing. Jadi maksudnya spiritual hati, jiwa dan dalaman manusia merupakan tempat di mana Allah memandang dan menilai manusia sebagaimana Nabi SAW telah jelaskan dalam hadisnya, yang bermaksud Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kamu, akan tetapi dia melihat kepada hati-hati dan amal-amal kamu. Itu yang penting. Tapi taklah bermakna rupa tak penting, rupa penting. Tapi Allah lebih melihat kepada hati-hati dan amal-amal yang kita lakukan. Dan tidak akan terlepas seseorang dari siksaan melainkan mereka yang mempunyai hati yang bersih, yang suci dan sejahtera dari sebarang kerosakan dan kecacatan. Jadi itulah sebagai contohlah buatan. Kemudian firman Allah SWT lagi jelas menyatakan bahawa hati yang sejahtera menjadi penyelamat di hari akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu hari yang padanya harta benda dan anak bina tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apa pun kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, sejahtera. Maka kerana itulah baginda sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan kepada penjagaan spiritual dan menegaskan bahawa baiknya seorang itu bermula dengan baiknya spiritual yang berada dalam hati, iaitu al-qalb. Baik, kemudian hati ataupun al-qalb juga berfungsi sebagai pembentuk kehidupan seseorang.
dan dia berperanan sebagai usaha untuk menggerakkan, memberhentikan atau memperelokkan perbuatan. Jadi sebagai contoh, hati ataupun jiwa ni ibarat seperti seorang pemandu kan, dan masuk dalam kenderaan, masuk dalam kereta. Jadi dia yang akan memandu. Pemandu tu lah yang akan membawa kereta tersebut ke mana-mana kan. Jadi hati kita akan menjadi penggerak, akan menjadi pemandu kepada apa yang kita akan lakukan. Jadi itulah kemudian Rasulullah SAW seterusnya menegaskan bahawa kekayaan hati adalah kekayaan yang sebenar, dan kekayaan yang membuatkan hati lebih tenang adalah hati yang kaya dengan sifat-sifat mudah yang baik dan sentiasa memikirkan Allah dan hari akhirat. So itulah jadi itu sebagai terima terhadap apa yang kita sebut sebagai spiritual ataupun kerohanian, dan kenapa dia penting pada semua manusia. Dan dalam konteks yang kita sedang bincangkan sekarang ialah kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menuntut ilmu di universiti. Wallahualam. Baik Ustaz, satu kupasan formula yang panjang lebar, menarik. Saya kira memberi penjelasan kepada semua yang mengikuti perbincangan ini. Jadi tadi disebut Ustaz tentang penting untuk melakukan perubahan tu, dia mesti bermula dengan perubahan dalam diri. Dan apa yang ada dalam diri itu ialah hati. Jadi saya pergi kepada panelis kita yang kedua, Saudara Hamizan, sebagai seorang pekerja kemanusiaan yang sering turun ke lapangan, sentiasa mendengar denyut nadi masyarakat dan juga mendengar rintihan golongan-golongan mereka yang duafa, yang tertindas. Jadi mungkin macam-macam cabaran mungkin kecewa, putus asa barangkali untuk membantu orang dana yang terhad. Spiritual tu menjadi satu dorongan ataupun motivasi kepada petugas seperti Saudara Hamizan, sebab di kalangan mahasiswa ni mereka juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dalam kelab dan persatuan. Mereka ini semua melakukan pekerjaan ini secara sukarela. Jadi mungkin ada sedikit persamaan. Bagaimana spiritual ini boleh menjadi satu alat motivasi ataupun dorongan besar dalam melakukan perubahan untuk terus konsisten membantu masyarakat. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Komunit Unisel atas jemputan untuk kita mengupas bersama lah pagi ni. Saya ni sebenarnya tak pandai nak formal sangat. Saya ni santai-santai je. Santai-santai ya. Jadi saya dahulu kan, kalau saya tercakap aku ke apa tu, layan je lah. Okey. Dalam kerja kemanusiaan ni, dia macam yang Ustaz sebut, spiritual ni benda yang tak nampak. Memang benda yang tak nampak, ataupun benda yang kalau dalam NLP, Neuro Linguistic program, sebab saya dunia kira pengamal NLP lah. Jadi dia disebut sebagai subconscious mind. Maksudnya benda yang ada di belakang kita tak nampak dan benda tu tertanam. Dalam kerja kemanusiaan, kalau saya kongsikan sikit, sebenarnya kerja kemanusiaan ni satu cabaran bagi seorang mahasiswa juga, sebab saya melalui benda ni ketika saya mahasiswa lagi. Pertama, kalau sebagai seorang mahasiswa ni biasa dia sebut dia sebut tak boleh lah bang, ada assignment kan, betul lah Anwar, betul lah biasa ada assignment, lepas tu tak ada masa kan nak basuh baju semua lagi, tak ada kenderaan, macam-macam. Saya melalui banyak alasannya. Banyak alasan je. Tapi kita melalui benda tu. Tapi memang macam mana kita membahagikan masa kita, itu berbalik kepada kita punya motivasi kita. Dalam dunia kemanusiaan, apa yang saya tanamkan daripada dulu sehingga sekarang. Saya ni tak pandai dalam bab buku tu, saya tak pandai, tapi saya boleh bercerita sikit lah tentang pengalaman yang sedikit. Apa yang saya tanam daripada dulu sampai sekarang adalah dalam kerja kemanusiaan, yang pertama kena ikhlas. Memang kena ikhlas. Motivasinya sangat kena ikhlas. Ikhlas ni sampai satu tahap adalah, andai kata kalau kita memberi sumbangan pada seseorang, kita tak boleh berharapkan setitik kata terima kasih pun daripada penerima. Nak katanya
kita tak boleh mengharapkan satu balasan. Allah apa kata? Walaupun ucapan terima kasih kita tak boleh mengharapkan daripada penerima. Kadang-kadang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni bila kita pergi turun ke lapangan, ada yang makin hamun kita. Memang ada. Datang makin hamun. Ada. Mantan pun makin hamun dia. Sebab diorang ni kita faham diorang keadaan yang terdesak. Macam mana dalam keadaan macam itu kita tak boleh kata dia ni kau ajar dengan aku tak nak bagi bantuan. Tak boleh, itu salah. Sebab kita sebagai seorang orang tengah dalam menyampaikan bantuan, kita tak boleh marahkan apa-apa balasan, melainkan kita menjalankan amanah orang yang telah memberi sumbangan melalui kita. Itu saja. Okey, lepas tu dalam motivasi seorang sukarelawan, antara yang keduanya adalah lagi penat, lagi nikmat. Lagi penat, lagi nikmat. Contohnya, kalau anda penat tu ni. penat. Penat tapi lebih nikmat. Kenapa? Kenapa? Dia berbalik pada why kita kat belakang tu. Kenapa? The big why kita. Kenapa waktu zaman belajar tu, masa busy, masa tu ada assignment, kadang-kadang saya ni kalau study tu, kalau saya cerita saya punya zaman study tu, saya bukan orang yang senang. Saya daripada golongan orang kata keluarganya miskin. Jadi masa bekerja saya terpaksa. Habis belajar daripada pagi sampai petang, habis belajar, turun bas saya terus pergi kafe untuk bekerja. Untuk sara kehidupan saya belajar. Jadi saya kerja di kafe sampai malam. Malam mandi pukul 11 malam tu semua barulah saya boleh study. Dalam masa yang sama saya curi-curi juga. Saya curi-curi untuk buat kerja kemanusiaan. Kenapa? Kenapa? Motivasi di belakang tu adalah sebab saya fikir adalah lagi penat, lagi nikmat. Sebabnya saya fikir bukan di dunia. Yang kita fikir adalah di akhirat kelak. Sebab itulah tak apalah penat kat dunia ni sekadar tu. Tapi bukan maknanya tak ada rehat. Ada rehat, kena rehat sebab badan perlukan apa? Perlukan kerehatan untuk kita nak baik pulih badan lah daripada terlalu penat. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada apa yang hasil daripada saya punya motivasi dalam diri saya sendiri. Sebab daripada hati akan melahirkan emosi, emosi akan melahirkan tindakan. Sebenarnya apa yang sini saya pernah sebut dulu, awal tahun pertama saya dulu, dia sebut kepada kami dalam kumpulan Badar. Badar, kalau di Indonesia panggil Badar ke? Badan Dakwah Rohani ni. Kita ada persatuan lah yang ada macam PKPM ni. Saya ingat sini saya sebut, dia kata orang yang sibuk adalah orang banyak masa. Orang yang sibuk, orang yang banyak masa. Saya fikir apa ni, orang yang sibuk, orang banyak masa. Sebab orang yang sibuk, dia boleh buat macam-macam benda dalam kehidupan dia. Sebab semua orang ni, Allah bagi 24 jam yang sama. Jadi pandailah kita atur masa kita, bergantung pada kita. Sebab kenapa kita buat kerja kemanusiaan. Kalau tanya pada saya lahir juga daripada PKPM, lahir dalam tarbiyah Islam ni. Kita bukan kerja di dunia, tapi kita yang nampaknya di akhirat. Biar lagi penat, lagi nikmat, insyaAllah. Itulah sedikit sebanyak Cik Su, boleh kan? Boleh, okey, baik. Jadi itu perkongsian oleh saudara Hamizan. Jadi kita nampak hubung kaya yang dimulakan oleh Ustaz Ahmad Tirmizi tadi berkaitan dengan teras kepada spiritual ni, soal pembentukan hati. Dan pasti keikhlasan itu datang daripada hati dan niat yang jelas, yang punya matlamat visi akhirat tu. Maksudnya bukan visi 2020. Kalau dulu kita masa belajar kat sekolah tu kita diberikan imajinasi, mimpi indah tentang wawasan 2020. Bila tiba wawasan 2020 dapat pandemik COVID-19 pula kan. Jadi kita tak nampak lagi kita terbang. Yang terbang ni macam-macam lah isu-isu. Jadi saya nak kembali kepada panel yang ketiga. Okey, saudara Anwar. Saudara Anwar, jelas masih bersama dengan kita? Masih. Masih, okey. Panas Anwar. Ya, perbincangan kita dah semakin panas. Jadi sementara tunggu rakan-rakan Facebook kita yang bertanya soalan, saya nak tuju soalan ni kepada saudara Anwar. Dalam pengalaman peribadi, pencarian ataupun pengembaraan kerohanian, sebab pasti dalam diri kita ni
dalam kita meniti kehidupan kita, pasti kita akan ada pengalaman kerohanian kita. Jadi dalam konteks pembentukan karakter mahasiswa budiman ni, kepimpinan mahasiswa budiman ni, bagaimana pembangunan spiritual, pembangunan kerohanian ni boleh kita terapkan. Okey, mungkin berdasarkan perspektif saudara Anwar Hadi. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap jelasnya suara saya. Jelas. Tadi okey. Terima kasih dapat menjemput saya. Jadi saya ni sebagai seorang mahasiswa ni, wakil mahasiswa di antara dua panelis dan satu moderator. Jadi saya anggap saya ni umpama tayamum dan panelis sebagai air. Jadi bila adanya air, terbatallah tayamum. Jadi sebenarnya saya ni tak bukan saya tak relevan, tapi mungkin untuk penulis yang lebih berpengalaman. Jadi tapi saya cuba juga untuk menjadi wakil mahasiswa. Jadi kita kena lihat daripada maksud budiman itu sendiri. Apakah maksud budiman? Budiman itu adalah orang yang berbudi, orang yang berakhlak. Itu satu, mahasiswa yang berbudi, berakhlak, yang baik. Kemudian kita pergi kepada kata pemimpin pula. Apakah pemimpin itu? Pemimpin itu adalah orang yang memimpin kepimpinannya. Jadi sebagai contohnya seorang ayah ataupun presiden ataupun lecturer pun juga memimpin mengajar anak muridnya. Jadi untuk menjadi pemimpin mahasiswa budiman ini, itu kira memang dia punya level tu kira dah atas satu, pemimpin lagi, mahasiswa lagi, budiman lagi. Jadi mahasiswa ini adalah seorang ataupun susuk tubuh yang biasanya muda lah, mahasiswa muda. Jadi mahasiswa inilah yang perlu kalau kata Soekarno, jadi berikan aku 10 pemuda, akan aku goncangkan dunia. Jadi pemuda ini kita boleh tafsirkan sebagai mahasiswa. Jadi bagi saya setiap mahasiswa ini perlukan role model, kan, idola je. Jadi untuk dapat mereka contohi ketika belajar. Sebagai contoh, kita boleh ambil sebagai Imam Hasan Al-Banna. Jadi Imam Hasan Al-Banna ini lahir pada ketika Islam ini hanya ada pada nama, tapi bukan pada amal ataupun pada akhlak. Disebabkan ketika itu zaman Mustafa Kemal Atatürk memimpin Turki. Jadi ketika itu memang kita tahu Islam memang tengah jatuh. Islam memang hanya ada pada nama. Jadi apa yang Imam Hasan Al-Banna ni buat, dia kumpulkan kawannya untuk buat Ikhwanul Muslimin dan dia create zikir. Zikir ini sebagai penguat dalaman kita. Dan sebagai penguat dalaman kita, jadi perlu untuk setiap mahasiswa itu ada penguat dalaman mereka untuk menjadi pemimpin. Jadi sepatutnya kita perlu membaca Al-Maqsurah ini setiap hari. Kira kita perlu jadikan Al-Maqsurah ini sebagai amalan fardu. Dan jadi macam kita solat fardu sehari, begitu juga kita membaca Al-Maqsurah pagi dan petang untuk penguat kita punya rohani. Jadi kedua iaitu untuk saya bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, iaitu sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari melakukan kerosakan dan kemaksiatan. Jadi pada ayat ini kita tahu solat ini sebenarnya basic di antara semua benda, dan juga solat ini adalah zikir yang paling besar sekali. Zikr akbar.
Jadi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang budiman, dulu menerapkan diri dalam diri itu solat dan zikir. Jadi untuk menjadi orang yang berbudiman, yang terbaik lah di antara mahasiswa. Jadi adakah kita masuk kampus sama hanya untuk belajar? Adakah masuk datang kelas, belajar dan balik dan buat assignment itu saja? Adakah kita kena jadi seperti itu? Dan, jadi untuk jadi yang terbaik, di antara yang terbaik, perlu libatkan diri dalam jemaah ataupun kalau dalam kampus, dalam universiti biasa dipanggil organisasi, dalam kelab, untuk kita lebih mengenal dunia luar. Macam saudara Hamizan cakap tadi, perlu untuk kita mengenal benda-benda tu kita tak dapat dalam kelas. Jadi ini saya kira wakil pandangan saya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang yang masih belajar, untuk memberikan sedikit pendapat lah. Baik. Tentang soalan yang diajukan tadi. Okey, terima kasih Saudara Anwar yang memberikan penegasan tentang perkara yang very fundamental, perkara asas tentang mendirikan solat dan juga mengamalkan zikir dan fikir lah. Saya kira itu kadang-kadang diberikan kurang perhatian oleh mahasiswa. Kadang-kadang kuliah dan juga solat jadi keutamaan itu tidak diberikan. Okey, baik. Ada dalam beberapa story WhatsApp yang di-upload sebab kita tahu semasa musim PKP ni kelas diadakan secara online. Jadi ada komentar dalam WhatsApp mengatakan macam mana nak dapat berkat ilmu kiranya pergi kuliah online pun tak mandi. Mungkin Ustaz boleh bagi komen sikit Ustaz. Ini kira menepati ciri-ciri budiman ke tak? Tidak menepati ciri budiman ni Ustaz. Secara ringkas tak? Okey, pergi kelas tak mandi Pergi kelas secara online tak mandi. Okey, jadi dari segi baik. Kalau kelas yang fizikal tu sepatutnya mandilah kan nanti bukan setakat kita sendiri tak selesa kan tapi kawan-kawan mungkin mengganggu juga. Kalau syarat online juga kan kalau online tak apalah, dimaafkan. Kalau online tu okey kot boleh lah Okey Ustaz, saya nak tanyakan soalan yang sebenarnya berkaitan dengan cabaran dalam persekitaran universiti dalam konteksnya real lah, bila kita berada di kampus live ataupun di ruang kampus, sama ada city campus ataupun kampus di Bestari Jaya, khususnya di Unicel. Bagaimana kita nak menghadapi cabaran ataupun nak membiasakan proses pengukuhan nilai spiritual dalam persekitaran universiti. Sebab kadang-kadang pergi kuliah ada macam-macam cabaran. Ustaz duduk depan tengok ada rakan-rakan siswa yang kadang-kadang tak berapa menepati ciri-ciri yang kita sebut sebagai budiman tu, ataupun nak menegur, takut nanti kawan terguris. Jadi mungkin Ustaz boleh mengumpas dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis dalam konteks ini. Okey. Jadi alhamdulillah untuk second round ni jadi dalam kita sebagai mahasiswa untuk para pelajar mahasiswa dan mahasiswi jadi untuk memastikan kita ini sentiasa berada dalam keadaan baik dan sentiasa berada dalam keadaan yang sentiasa diredai oleh Allah SWT. Jadi perlu kepada pengukuhan ataupun perlu kita sedar bahawa spiritual dalam diri kita perlu dibentuk daripada beberapa perkara penting ataupun asas
penting yang perlu ada pada untuk menguatkan kita punya spiritual. Jadi di sini saya menggariskan tiga perkara ataupun tiga asas penting yang perlu ada untuk membentuk spiritual seorang itu, iaitu yang pertama dari segi iman kita, kemantapan iman kita. Yang kedua dari segi takwaan, ataupun takwa, dan juga perasaan takut kepada balasan hari akhirat. Itu Jadi sebagai seorang pelajar ni, dan juga lebih-lebih kalau seorang Muslim, peranan iman itu sangat penting. Sebab iman ni adalah satu kepercayaan atau etikat yang kuat bahawa Allah SWT adalah Tuhan seluruh alam, dan kita sentiasa mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah kita, sembahyang kita, puasa, doa, dan juga pengharapan kita, yang merupakan satu bentuk iman kepada Allah SWT. Dan kita yakin bahawa hanya Allah sahaja yang berhak disembah dan suci daripada sebarang kelemahannya. Dan tempat iman itu adalah dalam hati lah, dalam hati ataupun spiritual seseorang. Itulah yang kita tak nampak tadi kan, tapi dapat dirasakan, iaitu kalau kita tengok maksud iman itu sendiri, dimaksudkan sebagai sesuatu yang apa yang tersemat dalam hati kita, kemudian dibenarkan dengan lisan kita ataupun percakapan kita, dan juga diamalkan dengan anggota badan. So tiga aspek tu perlu ada. Tak cukup kalau kita hanya percaya saja, kita mengaku bahawa kita ini Muslim ataupun kita beriman, tapi tidak diterjemahkan dengan perbuatan, dengan amalan kita. Itu sepatutnya. Dan di sini spiritual dan jiwa juga memainkan peranan yang sangat penting. Sebab itulah kalau kita tengok dalam rukun iman sendiri kan, meletakkan asas utama iaitu akidah sebagai perkara yang paling utama untuk kita hayati dan kita percayalah. Dan dengan iman yang kukuh juga dapat menyelesaikan banyak masalah sosial yang banyak berlaku di zaman inilah. Sebab bila orang tu dia ada pegangan agama yang baik, iman yang mantap, so mudah tugas pensyarah, tugas universiti, tugas bahagian haiwan pelajar untuk memastikan segala program, segala berkaitan dengan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik. Jadi banyak jimatlah dari segi masa dan tenaga untuk menguruskan dari segi pembelajaran. Dan iman ini juga bukanlah sesuatu yang boleh diwarisi kan. Ada lagu, iman tak boleh diwarisi kan. Jadi sebab itulah kita kena belajar, kena berkukuhkan melalui penguasaan ilmu dan pembelajaran dan sebagainya lah. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi takwa. Apa itu takwa? Jadi kalau kita tengok setiap minggu kan, kalau bagi orang lelaki Muslim, sembahyang Jumaat kan, khatib biasa mengingatkan kan, ittaqullah. Dah banyak minggu tak pergi sembahyang Jumaat ni, sebab dalam PKP ni untuk ubah kan. Terasa juga rindunya untuk ke masjid dan surau. Bila lagi hari Jumaat sayu melihat, dan kita doakanlah supaya apa yang berlaku ni akan berakhir dengan segera dan kembali ke rumah-rumah Allah lah. Takwa itu maksudnya ialah kita sentiasa merasa takut dan sentiasa berjaga-jaga daripada apa yang kita laksanakan. Takut kita terjebak pada perkara yang salah, yang syubhah begitu. Dan ada beza antara kita takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk kan. So takut pada Allah ni kita akan lebih mendekatkan diri kepada dia.
Manakala kalau takut dengan makhluk ni, contoh takut dengan harimau kan, takut dengan hantu, itu lain kita akan cuba menjauhkan diri kan. So kita takut pada Allah ini, kita akan sentiasa mendekatkan diri kepada dia. Jadi itu yang kedua. Kemudian seterusnya yang ketiga, adanya rasa takut pada balasan hari akhirat. Jadi bagi orang Islam ni, kita percaya bahawa adanya hari akhirat, hari pembalasan terhadap apa yang kita lakukan semasa kita hidup kan. Jadi kalau kita percaya itu, yakin, maka kita tak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang lah. Dan kita akan cuba memperbanyakkan bekalan kita dengan amalan-amalan dan sentiasa mengekalkan kebaikan kita. Sebab takut-takut nanti kan, takut matinya kita nanti dalam keadaan yang tak baik. Terus su'ul khatimah kan. Biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi begitu maknanya pentingnya kita mengukuhkan spiritual kita agar kita sentiasa menjadi manusia, khususnya mahasiswi yang sentiasa dalam keadaan baik dan menjadi harapan besar bagi universiti dan juga masyarakat. Wallahualam. Baik, kepesan dan juga pandangan yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi saya kira kita perlu ambil perhatian dan juga cuba laksanakan sama ada mahasiswa ataupun warga universiti keseluruhannya. Saudara Hamizan, saya maklumkan saudara Hamizan akan pergi ke lapangan pada jam 11 ni. InsyaAllah. Untuk hantar bantuan, bekalan bantuan yang terputus. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Hamizan, dalam kita meletakkan diri kita dalam keadaan sentiasa siap untuk berkhidmat kepada umat ataupun masyarakat yang kita panggil sebagai misi umatik, kita bukan keutamaan dan keperluan umat yang berbanding diri kita. Ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam akhlak Rasulullah SAW. Walaupun di hujung usia kewafatan Rasulullah SAW, dia mengingati umatnya, rasa fikir dan risau terhadap umatnya. Jadi bagaimana dalam konteks pembangunan spiritual ni kita dapat memberi satu gagasan atau menerapkan aspek misi umatik dan kalau boleh diberikan satu saranan ketika madrasah Ramadan sedang berlangsung ni, apa kegiatan yang wajar kita mulakan terlebih dahulu bagi orang yang mungkin telah jauh dalam proses pembangunan spiritualnya, mungkin nak mulakan dengan perkara yang mudah dan ringkas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang soalan ni, saya nak kongsi jugalah. Pembinaan visi umatik ini telah dibina pada diri saya bermula pada zaman universiti. Maksudnya kalau waktu zaman SPM, waktu zaman matrik, saya tak pernah terfikir pun akan ni, sebab daripada kecil sampai ke besar, hingga sampai sekarang lah kita dididik untuk mengejar kekayaan, kejar harta. Tapi bila masuk universiti, saya dididik oleh PKPM, lepas tu ada badan kelabnya lain juga. Apa yang saya lihat dalam dunia ini, yang pertamanya kalau kita lihat sejarah, sahabat Nabi ni dia tak pernah cemburu dengan harta sahabat yang lain. Tapi sahabat Nabi dia cemburu dengan satu benda je, iaitu amalan dengan sahabat-sahabat yang lain. Contohnya ada sahabat yang ni kaya, dia tak cemburu. Tapi kalau sahabat ni kaya, lagi banyak beramal, yang tu dia cemburu. Maksudnya boleh cemburu Boleh cemburu cemburu yang baik adalah cemburu pada amal lah. Okey, bukan dengki. Bukan dengki lah. Tahap tu saya tak tahu, Cik Su tahulah tu. Okey. Tapi itu yang pertamanya, sahabat Nabi ni dia tak pernah cemburu pada harta sahabat-sahabatnya ni, tapi dia cemburu pada amalan sahabat-sahabat yang lain lah. Okey, itu yang pertama yang saya lihati pada sejarah Islam, pada sejarah perjuangan lah. Yang keduanya, saya melihat dalam dunia ni dia ada dua benda. Yang pertama, kita nak khidmat ke kita nak kaya? Khidmat ni maksudnya dia bukan tak kerja kekayaan, tapi sekadar cukup lah dia khidmat. Maksudnya bagi kata itu yang disebut sebagai bagi khidmat kepada masyarakat. Dia tentang kekayaan di dunia tu dia fikir belakang.
Tapi tak salah untuk kita fikir. Bukan saya kata tak boleh kalau dah fikir tentang ihmat, tak boleh nak fikir tentang kaya. Tak. Kalau ada juga sahabat Nabi yang dia kaya tapi dia penuh dengan ihmat. Maksudnya dia bagi juga membantu masyarakat. Jadi ada dua lah. Secara generalnya ada dua. Kita nak bagi khidmat kepada masyarakat ataupun kita nak kejar kekayaan dan memberi khidmat pada. Dua-dua ni ada perjuangan lah. Jadi sebagai mahasiswa, kita kena pilih. Kita nak kaya membantu orang ataupun kita nak fokus pada khidmat. Maksudnya kalau kita fokus pada khidmat ni memang betul-betul kita khidmat. Maksudnya memang time tu saya nak sebut ni kalau dalam waktu pada kita nak bekerja tu, kerja dalam bidang kemanusiaan, dalam NGO, non-profit government ni ataupun badan yang tidak ada profit yang banyak. Jadi bila kita sebut badan yang tak ada profit ni, yang pertamanya kena tahu gaji tak boleh. Jangan sesekali bandingkan gaji kita yang di dalam kerja kemanusiaan ni dengan gaji kita di dunia korporat. Sebab dua ni ada motivasi yang berbeza. Satu yang dalam NGO ni dia fokus pada khidmat. Tapi kalau korporat dia fokus pada kekayaan. Macam tu. Jadi sebagai mahasiswa, kalau dalam proses pembinaan ataupun saranan saya untuk mahasiswa ni, kot lah ada student UNICEF ataupun sahabat-sahabat yang tengah menonton kita punya live pagi ni, baru masuk tahun pertama. Kok ada tak yang tahun pertama? Tahun pertama ni ada ke Cik Su? Ada. Ada, insyaAllah. Okey. Masa saya tahun pertama di universiti, apa yang saya tanam adalah niat saya satu je. Niat nak bantu orang. Niat berubah nak bantu orang. Itu je. Yang masuk tahun kedua, saya punya cara saya, macam mana saya nak kekalkan niat tu, saya cari platform. Antara platform yang saya cari adalah platform di surau, platform dengan kerja kemasyarakatan, ada macam-macam. Contohnya dalam PKPM, sebab saya ditarbiah dalam PKPM. Tahun kedua saya cek platform. Tahun ketiga, saya fokus dengan platform-platform yang ada ini, saya cuba menjadi pimpinan. Tapi bukan bermakna kita nak merebut jawatan, tak. Tapi sekadar untuk memberi satu push factor kepada kita untuk kita ambil tanggungjawab. Ambil tanggungjawab sangat penting. Lepas tu tahun keempat saya fokus pada pelatihan adik-adik. Maksudnya membina pelapis-pelapis yang boleh menjadi pemimpin yang lebih hebat daripada kita. Itulah saranan saya kalau pada student mahasiswa dalam tahun Anwar sekarang tahun berapa Anwar? Sekarang tahun ke-2. Tahun kedua. Okey. Tahun kedua Anwar dah menjangkau lebih daripada saya. Maksudnya dia dah selesai. Sekarang dah siap jadi presiden jadi presiden. Hebat lah. Anwar hebat lah. Saya ni tahun ketiga barulah saya nak cuba-cubalah jadi AJK lah, jadi pimpinan lah. Tapi Anwar tahun kedua dah jadi ni lah. So Anwar boleh jadi lebih hebat lagi. Tapi yang kena fokus adalah inilah saya punya proses dan kena fokus adalah waktu belajar adalah kita beri hikmat. Bagi banyak banyak kebajikan kepada masyarakat, sebab kita ni bila jumpa antara jumpa pelbagai lapisan masyarakat, kita akan lebih banyak hikmah dia. Lebih banyak kita punya pelajaran di luar bilik kuliah, insya-Allah. Itu akan membantu kita pada waktu kerja dan paling penting akan membantu kita di dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Okey, baik saudara Amizan kerana memberi berkaitan dalam kita proses membangunkan spiritual secara batiniah tu, dia menjadi cerminan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku kita dalam sehari-harian dalam konteks kita di kampus. Jadi saudara Anwar sebagai mahasiswa pasti ada cabaran-cabaran yang dilalui, liku-liku berdasarkan pengalaman sendiri ataupun pengalaman dengan rakan-rakan siswa yang lain dalam kita meniti jambatan spiritual. Boleh kongsikan apa cabaran-cabaran yang dilalui? Cabaran-cabarannya sudah tentu untuk semua mahasiswa pun dapat cakna lah tentang cabaran-cabaran yang mereka hadapi bila sudah bergelar mahasiswa. Jadi ada satu masalah, ada satu cabaran yang saya rasakan cabaran ini tak
tak semua dapat macam mana nak cakap, dia dapat nampak benda ni sebagai satu cabaran. Kadang-kadang mereka buat cabaran ini sebagai satu tabiat. Jadi iaitu kita sekarang berada dalam dunia cyber. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini ialah game, kan, video game, PUBG, ML. Jadi kadang-kadang mahasiswa betul. Jadi kadang-kadang mahasiswa ni mereka tak dapat membahagikan masa, mengimbang ataupun kita nak panggil balance kan masa bermain game dengan belajar. Jadi tak ada seorang pun yang main game lepas isyak sampai pukul 3 pagi yang berjaya. Kecuali kalau ada, iaitu orang mereka yang menyusun jadual, iaitu bila yang nak main game, bila yang belajar, bila yang nak buat assignment. Jadi itu. Jadi untuk mahasiswa perlu balance mereka punya jadual. Jangan terlalu taksub dengan bermain video game sehingga pukul 2 ke 3 pagi main dan esok bangun masuk ke kelas tidur. Jadi itu sangat perlu dielakkan oleh seorang mahasiswa. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh pemimpin buat masa kini, pemimpin sekarang ini, semuanya bermula daripada bangku universiti menjadi pemimpin. Jadi untuk kalau kita lihat ada kawan kita yang ataupun mungkin yang panel-panel ataupun moderator yang lebih tahu, yang sudah habis belajar, mungkin ada kawan-kawan yang dulu memang tak join club ataupun tak join organisasi, tak aktif, tapi belajarnya, akademiknya bagus. Jadi mungkin panel ataupun moderator tahu yang kawannya itu dah berjaya tapi kerja biasa saja. Berbanding dengan kawan yang akademiknya biasa tapi aktiviti di organisasinya, di kelabnya power. Jadi mesti kawan tu dah jadi orang yang hebat lah sekarang kan. Mungkin jadi ahli politik ataupun businessman yang berjaya lah. Jadi apa yang saya nak tekankan untuk soalan ini ialah macam mana seorang mahasiswa ini dapat membalancekan antara waktu bermain dan waktu belajar. Jadi itu sangat penting, sangat perlu sekali. Waktu bermain itu bukan saja main phone, ia boleh juga jadi berjalan-jalan, pergi ke mana, pergi bersantai bersantai lah. Jadi perlu ada masa untuk kita santai, perlu ada masa untuk kita belajar, dan perlu pandai menyusun jadual lah. Jadi itu daripada saya cabaran. Okey, terima kasih atas perkongsian cabaran. Memang menjadi dilema di antara akademik dan juga kegiatan kurikulum, dan di antara kedua itu pasti pengimbangnya itu adalah kekuatan spiritual kita dalam meletakkan keutamaan. Baik, kita di penghujung wacana kita, jam 11 pagi. Cuma saya boleh minta rumusan daripada setiap panel dalam 1 minit, dan mungkin boleh mengulas sikit soalan yang ditanya oleh rakan-rakan kita dalam Facebook. Saudara. Okey, bagaimana nak yakinkan mahasiswa yang kekuatan rohani itu sebenarnya penting. Kita sedia tahu tak semua mahu percaya spiritual itu sebenarnya antara ilmu penting dalam diri setiap mahasiswa, daripada Muhammad Fikri. Sebab kadang-kadang bila kita tengok dalam Facebook atau medsos yang lain, ketara apabila komentar yang diberikan itu, sehingga seolah-olah macam nilai spiritual itu dah langsung tercabut daripada jiwa individu tu. Jadi mungkin sedikit ulasan daripada soalan yang ditanya oleh Saudara Fikri.
panel pertama termasuk rumusan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Jadi untuk menjawab soalan tadi saya nampak yang lebih terbaik ialah rakan-rakan sebenarnya walaupun kita ada pensyarah yang selalu mengingatkan dalam kelas, pihak haiwan pelajar sendiri kan yang selalu memberi ingatan yang sama kepada pelajar. Tapi yang saya rasa lebih penting juga, rakan-rakan juga perlu memainkan peranan yang penting lah terutama yang bagi mereka yang ada kesedaran yang baik-baik lah kita baik mana sentiasa memberi nasihat kalau ada komen-komen yang berunsur negatif cuba memberi teguran dengan bahasa yang baik lah sebab biasanya kalau kawan-kawan ni dia lebih mudah kan berbanding orang lain kalau orang lain bagi nasihat tu dia macam air je kan kawan-kawan ni dia lebih touching lah itulah itu saya punya cadangan lah jadi sebagai rumusan juga saya ingin bawakan satu ingatan lah daripada seorang yang terkenal Al-Imam Hasan Al-Banna telah menggariskan dalam muasafat tarbiyah ataupun ciri yang perlu untuk membentuk seorang muslim yang baik itu yang pertama dari segi akidah kena sejahtera, kena baik kena mantap yang kedua ibadah ibadah sekarang pun kita sedang beribadah berpuasa pastikan ibadah kita dapat dijalankan dengan baik terutama yang wajib jadi tambah dengan amalan-amalan yang sunat. Dan yang ketiga akhlak kita kena jaga akhlak kita di mana-mana sahaja termasuklah dalam kita memberi komen-komen dalam media sosial kadang-kadang kita terlupa kan terus sedap je kan type sedap rasa je. Tapi nampaknya kita ke putusan suara Ustaz Ahmad Tarmizi jika ada gangguan internet tu. Okey, tak apa, sementara kita tunggu Ustaz kembali. Mungkin rumusan akhir oleh saudara Hamizan dan mungkin respon daripada soalan yang dilontarkan daripada rakan Facebook kita. InsyaAllah sementara menunggu Ustaz tu, saya minta izin dululah untuk saya mencelah sambil-sambil ni. Ya. Saya sokong sepenuhnya apa yang Ustaz sebut. Sebab itulah kita kena cari platform ataupun kita kena cari kawan yang menyokong niat baik kita. Bukan bermakna kita tinggalkan kawan-kawan kita, tapi bermaksud kat sini kita tambah lagi kawan yang membantu niat baik kita untuk kita menjadi mahasiswa yang budiman. Banyak membaca, banyak mencari ilmu. Okey, Ustaz. Okey, alright. Okey, Ustaz. Tadi kita kita dengan baik. Okey, mungkin ada gangguan berangkaian. Okey, Ahmad Hamizan, boleh sambung? Ya. Okey. Jadi sebagai rumusan saya sebut sedikitlah di dalam perbincangan kita hari ini. Pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa yang terus menonton kita daripada tadi sehingga sekarang. Sebab inilah juga satu perjuangan. Bukan senang nak dengar live 1 jam lebih ni, nak dengar dengan kadang line elok, line tak elok ni semua. Jadi ini terima kasih banyak dan teruskanlah mencari ilmu. Sebenarnya apa yang Anwar sebut tadi tentang game, berkata tentang game ni, sebenarnya kalau boleh kurangkan game pada waktu Ramadan ni, tapi lebih banyakkan amal ibadat, lebih banyakkan zikir. Ada benda-benda leceh yang kita rasa leceh dalam bulan Ramadan ni, terutamanya zikir. Contohlah zikir. Kadang-kadang kalau kita angkat apa kan? Contoh benda, saya tak tahulah benda kat rumah benda. Saya jarang ada kat rumah. Sekarang pun berada dekat pejabat operasi GPM, terpaksa bekerja kan. So contoh kalau kita angkat kotak ke, kita angkat makanan, kita sambil-sambil angkat tu benda leceh. Tapi sebenarnya benda sangat memak. Iaitu sambil angkat kita sebut subhanallah, sambil angkat kita sebut alhamdulillah, Allahu akbar. Kat situ kita boleh dapat banyak pahala. Pahala kita bantu orang, pahala kita berzikir pada bulan Ramadan ni. Jadi benda leceh, sebenarnya benda leceh ni lah yang banyak kita terlepas. Sehingga ada saya kalau salah betulkan Ustaz,
ada ustaz saya pernah cerita beza antara syurga atas dengan bawah tu kadang-kadang bezanya hanya satu subhanallah. Sayanglah kalau kita beza antara syurga atas dengan syurga bawah ni hanya sekadar satu subhanallah. Jadi kita kena rebut, sentiasa kena rebut Jannatul Firdaus insya-Allah. Sedikit sebanyak daripada saya. Okay, terima kasih. Ini zikir ni menjadi satu new norm ataupun norma baru bila dah duduk kat rumah ni. Jangan mengeluh saja tapi banyakkan zikir juga. Okey, sebelum kita kembali minta Ustaz Tirmizi menutup sebab tadi terputus tadi. Kita minta Anwar ni mahasiswa kita untuk buat rumusan. Minta audionya di on dulu. Anwar. Mic kena on dulu. Ya. Kena on dulu Anwar. Minta maaf. Tak perasan. Okey. Untuk soalan yang diajukan oleh saudara Fikri tadi. Jadi mungkin ada betulnya apa yang saudara Miazan dan Ustaz Tirmizi cakap. Jadi untuk daripada saya iaitu kita back to basic. Okay, back to basic. Apa tujuan kita untuk belajar kat dunia ni macam tu? Adakah untuk dapat cemerlang sahaja? Itu memang intellectual. Jadi 4 ini penting untuk mahasiswa untuk mencapai tahap par excellent. Par excellent ini ialah bukan maksudnya ialah mahasiswa yang baik, bukan sahaja baik tetapi cemerlang akademiknya, cemerlang co-curriculumnya, cemerlang segala-galanya, par excellent. Jadi semoga forum yang kita lakukan pada pagi ini insyaAllah dapat mengubah sedikit banyak persepsi audiens terhadap isu yang kita bangkitnya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Anwar. Gas padat. Ustaz, rumusan keseluruhan wacana kita punya topik perbincangan spiritual sebagai teras mahasiswa budiman, Ustaz. Ustaz masih lagi bersama kita? Mungkin ada gangguan internet sebab Ustaz tidak memberi maklum balas. Jadi saya ingat kita berada di penghujung. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Jadi mungkin sebagai kesimpulan keseluruhannya, kita harap kita sama-sama melakukan perubahan. Jadikan Madrasah Ramadan ini merupakan titik perubahan norma baru. Kita tahu banyak cabaran ekonomi, cabaran perniagaan, cabaran pendidikan dan semuanya berlaku dengan dalam tempoh 1 bulan mengejutkan, tetapi ada sebahagian juga mereka dah terbiasa bila majikan minta pergi kerja pun rasa macam tak selamat, duduk kat rumah lebih selamat. Bila nak pergi sekolah pun tak payah sekolah lah, kita duduk kat rumah aja. Jadi itu juga suatu cara fikir yang harus kita uruskan supaya kita dapat menghadapi melawan COVID-19 bersama-sama. Terima kasih kepada saudara Amizan yang akan selamatlah bertugas di lapangan sebentar lagi. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Anwar Hadi kerana sudi memberikan kesempatan ruang masa untuk berkongsi buah fikiran mahasiswa. Terima kasih Anwar. Dan juga Ustaz Ahmad Tirmizi yang kita terputus jaringan tetapi ukhuwah kita ni tidak terputus, perkongsian ilmu ni tidak terputus, berterusan. Semoga apa yang telah dikongsikan itu menjadi amal jariah di pandangan sisi Allah SWT. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi dalam forum community study pada hari esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.